warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wahidah Yu binti Omar dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu kesediaan murid menghadapi pembelajaran dalam talian mata pelajaran sejarah semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pandemik COVID-19. Pengenalan. Fenomena pandemik COVID-19 telah memberikan impak terhadap sistem pembelajaran di institusi pendidikan. PKP yang dikuatkuasakan telah menyebabkan penutupan sekolah-sekolah di Malaysia buat pertama kali dalam sejarah pendidikan yang bukan disebabkan oleh cuti persekolahan. Dalam situasi pandemik, guru-guru di sekolah dilatih untuk melaksanakan aktiviti PDP secara dalam talian. Impak COVID-19 terhadap sistem pendidikan menyebabkan berlakunya transformasi peningkatan drastik dalam penggunaan aplikasi interaktif, teknologi maklumat dan komunikasi dalam PDP sistem pendidikan di Malaysia. Penyataan masalah. Semua sekolah meneruskan sesi persekolahan melalui platform pembelajaran dalam talian yang bersesuaian. Hal ini menjadi kejutan kepada guru dan murid yang terpaksa melaksanakan aktiviti pembelajaran dalam talian secara sepenuhnya. Meskipun sebahagian guru dan murid pernah menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran secara dalam talian, tetapi masih terdapat cabaran besar dalam pelaksanaannya seperti talian internet yang lemah, masalah peranti yang digunakan atau masa pembelajaran membantutkan proses pembelajaran mereka. Walaupun pembelajaran dalam talian dilaksanakan sepenuhnya semasa PKP pandemik COVID-19, namun terdapat satu keperluan untuk menentukan tahap kesediaan murid terhadap pembelajaran dalam talian sepenuhnya. Rentetan daripada itu adalah tidak dinafikan bahawa pembelajaran dalam talian mata pelajaran sejarah semasa pandemik COVID-19 dilaporkan masih kurang dan ini telah menimbulkan satu kelompongan kepada pengkaji untuk pengkaji kajian ini untuk menentukan terlebih dahulu sama ada murid bersedia untuk menerima pembelajaran dalam talian sepenuhnya sebagai proses pembelajaran sejarah yang dianggap masih baharu dalam konteks sekolah di Malaysia. Tujuan kajian. Berdasarkan masalah yang berlaku dalam konteks pembelajaran dalam talian, kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang jelas berkenaan kesediaan murid menghadapi pembelajaran dalam talian bagi mata pelajaran sejarah semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pandemik COVID-19. Seterusnya, persoalan kajian. Apakah tahap kesediaan terhadap pembelajaran dalam talian mata pelajaran sejarah semasa PKP pandemik COVID-19 di Selangor? Adakah terdapat perbezaan min kesediaan terhadap pembelajaran dalam talian mata pelajaran sejarah semasa PKP pandemik COVID-19 berdasarkan jantina di Selangor? Dan yang ketiga, adakah terdapat perbezaan min kesediaan terhadap pembelajaran dalam talian mata pelajaran sejarah semasa PKP pandemik COVID-19 berdasarkan pendapatan keluarga di Selangor? Seterusnya, tinjauan literatur. Pembelajaran dalam talian mata pelajaran sejarah. Kajian dijalankan oleh Renuka Ramakrishnan, Norizan Isa dan Siti Hawa Abdullah tentang kesan penggunaan sumber digital sejarah terhadap amalan pemikiran sejarah. Hasil kajian menunjukkan penggunaan sumber digital sejarah dapat meningkatkan amalan pemikiran sejarah dan murid menunjukkan sikap yang positif. Muhammad Syarul Nizam Sahidin dan Muhammad Suhaimi Taat mengkaji pengaruh pembelajaran korporatif kemahiran 4K pelajar dan penggunaan media digital oleh guru terhadap sikap akademik pelajar dalam mata pelajaran sejarah. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan tetapi lemah antara penggunaan media digital oleh guru dengan sikap akademik pelajar. Selain itu, kajian yang dijalankan oleh MK Visa iaitu tentang kajian terhadap tahap kesediaan murid terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom. Dapatan kajian menunjukkan tahap kesediaan murid terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai platform pembelajaran sejarah berada pada tahap sederhana. Kajian dalam negara pembelajaran talian semasa pandemik COVID-19 iaitu boleh dirujuk daripada kajian Muhammad Fairuz Jaafar LO tentang kesediaan murid untuk menjalani pembelajaran dalam talian semasa berlakunya pandemik COVID-19. Yang kedua, kajian daripada Bani Hidayat tentang pelaksanaan PDPC OLS semasa PKP 1 dan PKP 2 yang merangkumi aspek pelibatan pensyarah dan siswa guru.
Yang ketiga, itu kajian dilakukan oleh Abdul Aziz dan juga Aida Zurainamir, iaitu mengenal pasti tahap serta hubungan antara faktor kesediaan dan motivasi pelajar terhadap pelajaran, dan juga kajian dijalankan oleh Muhammad Izzat et al. Iaitu tentang persepsi para pelajar terhadap pelaksanaan pembelajaran secara atas talian. Metodologi kajian merupakan kajian analisis deskriptif kuantitatif yang berbentuk kaedah tinjauan. Sampel kajian ini terdiri pada murid-murid tingkatan 3, tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 dari daerah Kelang, Petaling Perdana dan juga Hulu Selangor. Jumlah sampel kajian seramai 270 orang yang terdiri pada 128 orang murid lelaki dan juga 142 orang murid perempuan. Soal CD yang diadaptasi ini telah disahkan oleh kesahan kandungan serta konstruknya oleh pakar penilai dalam bidang pendidikan dengan nilai Kornbach Alpha iaitu 0.90. Soal CD yang telah diubah suai dan dibina ini mengandungi 4 bahagian berdasarkan skala Likert iaitu sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan juga sangat tidak setuju. Kaedah analisis data. Analisis data data kajian ini dianalisis secara statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS. Statistik deskriptif yang digunakan adalah kekerapan, peratusan, min dan juga sisian piawai. Interpretasi tahap kesediaan dalam kajian ini tentukan melalui interpretasi tahap yang diberikan oleh Jamil Ahmad seperti yang ditunjukkan pada jadual 1. Dapatan kajian, seramai 270 orang responden telah menjawab soal sidik melalui Google Form yang telah diedarkan, iaitu seramai 128 orang murid lelaki dengan mewakili 47.4% dan murid perempuan iaitu seramai 142 orang mewakili 52.6%. Responden mengikut pendapatan keluarga pula iaitu 3,000 dan ke bawah iaitu seramai 153 orang mewakili 56.7%. Responden daripada keluarga 3,001 hingga 6,000 mewakili 77 orang murid dengan peratusan 28.5%. Dan responden daripada pendapatan keluarga 6,001 dan ke atas daripada 40 orang responden mewakili 14.8%. Seterusnya, tahap kesediaan murid terhadap pembelajaran dalam talian mata pelajaran sejarah. Berdasarkan jadual 2 di bawah, tahap kesediaan terhadap pembelajaran talian mata pelajaran sejarah semasa PKP pandemik COVID-19 iaitu dengan min 3.55 dan sisian piawai 0.65 berada pada tahap sederhana. Justru dapat disimpulkan bahawa tahap kesediaan terhadap pembelajaran dalam talian mata pelajaran sejarah semasa PKP pandemik COVID-19 dalam kalangan murid berada pada tahap sederhana dalam kajian ini. Min tahap kesedaran murid merupakan min tertinggi iaitu dengan 3.66, manakala min tahap kesediaan murid merupakan min terendah iaitu 3.43. Seterusnya, tahap kesediaan murid terhadap pembelajaran dalam talian mata pelajaran sejarah berdasarkan jantina. Berdasarkan jadual 3 di bawah, tahap kesediaan murid bagi lelaki ialah min 3.52 dengan sisian piawai 0.68 adalah lebih rendah berbanding murid perempuan iaitu 3.57 iaitu min dan juga sisian piawai 0.62. Kedua-dua nilai min tersebut menunjukkan bahawa tahap kesediaan murid lelaki dan murid perempuan pada tahap sederhana. Justru dapat dirumuskan bahawa tahap kesediaan murid lelaki dan murid perempuan terhadap pembelajaran dalam talian mata pelajaran sejarah semasa pandemik COVID-19 berada pada tahap sederhana dan tidak terdapat perbezaan min dalam kajian ini. Seterusnya, tahap kesediaan murid terhadap pembelajaran dalam talian mata pelajaran sejarah berdasarkan pendapatan keluarga. Berdasarkan jadual 4 di bawah, tahap kesediaan murid bagi pendapatan keluarga 3,000 dan ke bawah iaitu min 3.47 dengan sisian piawai 0.63 adalah lebih rendah berbanding pelajar yang daripada keluarga berpendapatan RM3,001 hingga RM6,000 iaitu dengan min 3.63 sisian piawai 0.72 iaitu kedua-duanya berada pada tahap sederhana. Manakala tahap kesediaan murid daripada keluarga berpendapatan 6,001 dan ke atas berada pada tahap tinggi iaitu dengan min 3.70 dengan sisian piawai 0.52. Justru
Dapat dirumuskan bahawa tahap kesediaan murid berdasarkan pendapatan keluarga berada pada tahap sederhana dan terdapat perbezaan min kesediaan murid terhadap pembelajaran dalam talian mata pelajaran sejarah semasa pandemik COVID-19 dalam kajian ini. Perbincangan hasil dapatan kajian iaitu hasil dapatan tahap kesediaan pembelajaran dalam talian bagi mata pelajaran sejarah semasa PKP pandemik COVID-19 adalah sederhana. Ia selari dengan dapatan Abdul Aziz dan Aida Zuhair Amir, Muhammad Izzat et al. Dan juga M. Kaviza. Seterusnya, hasil dapatan tahap kesediaan berdasar kajian Gina iaitu tidak terdapat perbezaan tahap kesediaan murid terhadap pembelajaran dalam talian bagi mata pelajaran sejarah semasa PKP pandemik COVID-19 berdasar kajian Gina murid. Ia selari dengan dapatan Muhammad Zuhasnan, Muhammad Fairul Jaafar, M. Kaviza dan juga Nur Syazwani et al. Hasil dapatan tahap kesediaan berdasarkan pendapatan keluarga. Terdapat perbezaan tahap kesediaan murid berdasarkan pendapatan keluarga. Tahap kesediaan murid daripada pendapatan RM6001 ke atas berada pada tahap tinggi berbanding murid daripada pendapatan 6000 dan ke bawah yang berada pada tahap sederhana. Ia selari dengan dapatan Muhammad Fairul Jaafar et al. Itu dan juga dapatan daripada Andrew et al. Seterusnya, rumusan dan cadangan. Secara keseluruhannya, tahap kesediaan murid terhadap pembelajaran talian bagi mata pelajaran sejarah semasa PKP pandemik COVID-19 berada pada tahap sederhana. Keadaan ini bermakna masih terdapat pelajar yang tidak mengikuti sepenuhnya pembelajaran dalam talian mata pelajaran sejarah semasa PKP pandemik COVID-19 walaupun dilaksanakan sepenuhnya menerusi dalam talian. Kajian ini merupakan kajian yang berbentuk tinjauan yang menggunakan soal sidik dengan skop kajian yang terbatas. Kajian ini hanya menggunakan sampel kajian murid-murid sekolah menengah kebangsaan di 3 buah daerah di negeri Selangor semasa PKP. Ekoran daripada itu, kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kepada semua sekolah di negara ini. Justru, kajian yang sama boleh dilakukan di daerah dan negeri lain termasuklah sekolah rendah. Seterusnya, cadangan kepada guru sejarah untuk merancang dan mengintegrasikan penggunaan aplikasi pembelajaran dalam talian dengan lebih meluas dan berkesan bagi membentuk proses pembelajaran yang lebih bermakna dan menyeronokkan selaras dengan pelaksanaan Anjakan 7 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.